Lewat tengah malam, lampu di bilik kerja Datuk Asy Mizal masih belum dipadamkan. Kuala Lumpur di luar jendela kelihatan hampir sunyi, hanya sesekali cahaya kenderaan melintas memecah kesunyian. Di atas meja tidak kelihatan skrip rancangan televisyen, bukan juga kontrak perniagaan yang lazim mengisi harinya. Sebaliknya, terbentang beberapa fail tebal yang dipenuhi dokumen berkaitan aset, pegangan syarikat, dan perancangan pembahagian harta untuk masa hadapan. Ramai menyangka kebimbangan terbesar seorang individu yang memiliki kekayaan besar adalah bagaimana untuk terus menambah nilai hartanya. Namun bagi Datuk Asy Mizal, persoalan yang dikatakan sering bermain di fikirannya jauh lebih rumit daripada sekadar angka di dalam akaun. Apakah yang akan berlaku kepada anak-anak apabila segala yang dibina selama puluhan tahun akhirnya menjadi warisan mereka? Perjalanan beliau daripada dunia hiburan sehingga berjaya mengembangkan pelbagai cabang perniagaan telah membentuk kehidupan yang serba selesa, tetapi setiap kejayaan juga datang bersama tanggungjawab yang semakin berat. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar keperluan untuk memastikan harta itu menjadi pelindung, bukannya punca perpecahan. Nilai sebuah legasi bukan sekadar diukur melalui bangunan, saham atau pelaburan, tetapi juga melalui cara generasi seterusnya memikul amanah tersebut. Dan disitulah persoalan yang sukar mula muncul, bilakah sebenarnya wang berhenti menjadi matlamat, lalu berubah menjadi satu beban yang memerlukan kebijaksanaan untuk diselesaikan. Tiada satu pun kejayaan besar lahir dalam sekelip mata. Apa yang dilihat orang ramai hari ini hanyalah hasil akhir daripada perjalanan yang panjang. Di sebalik setiap langkah Datuk Asy Mizal dalam dunia perniagaan, terdapat bertahun-tahun masa yang dikorbankan, keputusan yang perlu dibuat ketika keadaan tidak menentu, serta keberanian untuk menerima risiko yang tidak pernah datang bersama jaminan. Ada ketika peluang kelihatan begitu meyakinkan, namun hasilnya masih sukar diramal. Ada pelaburan yang memerlukan kesabaran bertahun-tahun sebelum membuahkan hasil. Ada juga proyek yang dikatakan menuntut tenaga, tumpuan dan pengorbanan, sehingga masa bersama keluarga menjadi semakin terhad. Setiap aset yang akhirnya berdiri kukuh bukan sekadar lambang kekayaan, tetapi jejak kepada tekanan, kegagalan yang dijadikan pengajaran, dan keberanian untuk bangkit semula selepas berdepan cabaran. Sebab itulah nilai sebenar sesebuah harta tidak hanya terletak pada angka yang tercatat di atas kertas. Nilainya turut tersimpan dalam setiap keputusan sukar yang pernah dibuat sepanjang perjalanan membinanya. Namun semakin besar empayar yang dibangunkan, semakin besar juga persoalan yang muncul di penghujung perjalanan. Ramai mungkin melihat kekayaan sebagai jaminan kehidupan yang lebih mudah untuk generasi seterusnya. Tetapi bagi ramai usahawan berjaya di seluruh dunia, persoalannya sering jauh lebih mendalam daripada itu. Semakin banyak yang dimiliki, semakin jelas bahawa harta bukan sekadar membawa rasa selamat. Ia juga boleh menjadi satu amanah yang berat jika tidak disertai dengan nilai, disiplin dan rasa tanggung jawab. Anak-anak mungkin membesar dengan personality, minat dan cita-cita yang berbeza. Ada yang mungkin bersedia memikul tanggung jawab menguruskan perniagaan, sementara yang lain memilih jalan hidup yang sama sekali berlainan. Dalam keadaan seperti itu, pembahagian harta bukan lagi sekadar soal adil atau sama rata, tetapi bagaimana memastikan warisan yang dibina tidak menjadi beban kepada mereka yang menerimanya. Malah ramai tokoh perniagaan terkenal pernah berkongsi kebimbangan yang hampir serupa, yaitu bagaimana mengelakkan generasi pewaris daripada terlalu bergantung kepada kekayaan, sehingga kehilangan semangat untuk membina kejayaan sendiri, atau berasa terbeban untuk mempertahankan legasi yang begitu besar. Disinilah nilai sebenar sebuah warisan mula dipersoalkan. Mungkin apa yang ingin ditinggalkan oleh Asy Mizal kepada anak-anaknya bukan sekadar bangunan, pelaburan, atau pegangan syarikat yang boleh dinilai dengan wang ringgit. Mungkin yang lebih penting ialah kefahaman, prinsip, dan cara melihat kehidupan yang tidak boleh dibeli dengan apa-apa jumlah sekalipun. Ada kalanya, itulah harta yang paling sukar diwariskan. Dan mungkin juga, itulah perkara yang paling ingin dipastikan oleh seorang ayah sebelum tiba masanya untuk menyerahkan segala yang telah dibinanya. Mungkin apa yang ingin ditinggalkan oleh Asy Mizal bukan sekadar sesuatu yang boleh dinilai dengan angka.
Apabila perbincangan beralih kepada soal warisan, perhatian orang ramai selalunya tertumpu pada angka, aset dan dokumen yang bakal ditandatangani. Namun bagi seorang ayah, ada perkara yang jauh lebih penting daripada semua itu. Nilai sebenar yang ingin disampaikan bukanlah sesuatu yang boleh disimpan di dalam peti besi atau dicatat dalam wasiat. Ia lahir melalui hari-hari biasa yang mungkin tidak pernah menjadi tajuk berita. Duduk semeja menikmati makan malam bersama keluarga selepas jadual kerja yang padat. Perbualan ringkas di dalam kereta ketika menghantar anak-anak ke destinasi mereka. Saat berjalan bersama tanpa membincangkan urusan perniagaan, sebaliknya berkongsi cerita tentang kehidupan, kesilapan dan pengalaman yang membentuk diri. Dalam detik-detik sederhana seperti itulah, pelajaran paling bernilai sering disampaikan tanpa disedari. Seorang bapa mungkin memahami bahawa wang mampu membuka pintu kepada banyak peluang. Ia boleh membantu anak memulakan langkah pertama, memberi pendidikan yang baik, dan menyediakan kehidupan yang lebih selesa. Namun wang tidak pernah mampu menggantikan proses seseorang belajar bertanggung jawab, menghadapi kegagalan, atau menghargai hasil titik peluh sendiri. Kematangan tidak boleh diwariskan bersama aset, begitu juga sifat berdikari. Semua itu perlu dibina melalui pengalaman dan usaha yang dilalui oleh setiap individu. Mungkin atas sebab itulah ramai ibu bapa yang berjaya sentiasa menekankan kepentingan bekerja keras, walaupun anak-anak mereka tidak pernah kekurangan dari segi material. Mereka mahu anak-anak memahami bahawa setiap kejayaan mempunyai harga yang dibayar dengan masa, disiplin dan pengorbanan. Nilai itu tidak dapat dipindahkan melalui tanda tangan di atas sekeping dokumen. Seperti yang sering menjadi renungan ramai, jika seorang anak hanya tahu menerima harta tetapi belum pernah belajar mencipta nilai, maka harta yang begitu besar itu kadangkala boleh berubah menjadi ujian yang paling berat dalam hidupnya. Ia bukan lagi soal memiliki, tetapi soal kemampuan mengurus, memelihara, dan mengembangkannya dengan penuh tanggung jawab. Barangkali inilah perkara yang sentiasa bermain dalam fikiran seorang ayah yang telah melalui pelbagai fasa kehidupan. Bukan sekadar memastikan anak-anak menerima sesuatu pada masa hadapan, tetapi memastikan mereka benar-benar bersedia untuk memikul amanah itu. Kerana ada pelajaran tentang kejujuran, rasa hormat, kesungguhan bekerja, dan tanggung jawab terhadap keluarga yang tidak boleh dibeli walau sebesar mana sekalipun kekayaan dimiliki. Dan ada juga nasihat yang tidak pernah dapat ditulis dalam mana-mana kontrak pewarisan, walaupun itulah sebenarnya warisan yang paling bernilai untuk dibawa sepanjang hayat. Ada perkara yang tidak mungkin dapat dicatat di dalam mana-mana dokumen pembahagian harta. Cahaya petang semakin lembut ketika suasana di dalam rumah mula dipenuhi ketenangan. Bunyi kota yang sebelum ini sibuk sedikit demi sedikit tenggelam di sebalik dinding yang sunyi. Tiada lagi perbincangan tentang mesyuarat, urusan syarikat, atau jadual kerja yang padat. Yang tinggal hanyalah ruang tamu yang kemas, beberapa bingkai gambar keluarga yang tergantung di dinding, masing-masing merakam detik berbeza yang tidak boleh diulang semula. Ada senyuman yang lahir ketika anak-anak masih kecil. Ada gambar percutian yang mungkin hanya berlangsung beberapa hari, tetapi meninggalkan kenangan bertahun-tahun lamanya. Di sudut bilik, jam dinding terus bergerak dengan rentak yang sama, seolah-olah mengingatkan bahawa masa tidak pernah berhenti, walaupun manusia sering berharap ia bergerak lebih perlahan. Di atas sebuah meja kayu, terletak sebatang anak kunci bersama sebuah buku catatan yang sudah ditutup. Tiada siapa tahu apa yang pernah ditulis pada halaman-halamannya, dan tiada siapa juga mengetahui berapa banyak perkara yang masih tersimpan di dalam fikiran seseorang yang telah melalui perjalanan hidup yang panjang. Dalam suasana yang begitu tenang, angka-angka yang selama ini sering menjadi ukuran kejayaan tiba-tiba kelihatan jauh lebih kecil daripada nilai sebuah keluarga. Rumah yang besar akhirnya menjadi sekadar ruang kosong jika tidak dipenuhi suara orang tersayang. Harta yang bernilai tinggi tetap hanya sekumpulan aset jika tidak disertai dengan hubungan yang saling menghormati dan memahami. Mungkin sebab itulah ramai ibu bapa, apabila usia semakin matang, mula melihat kejayaan daripada sudut yang berbeza. Bukan lagi berapa banyak yang berjaya dikumpulkan, tetapi sejauh mana nilai kehidupan berjaya disampaikan kepada generasi seterusnya. Kerana harta yang paling besar tidak semestinya hadir dalam bentuk bangunan, pegangan syarikat atau baki di dalam akaun bank.
Bagi ramai ibu dan bapa, kekayaan yang paling bermakna ialah melihat anak-anak mampu berdiri dengan keyakinan, membuat keputusan sendiri, menghormati usaha orang lain, dan menjalani kehidupan dengan penuh tanggungjawab, walaupun suatu hari nanti tiada lagi insan yang sentiasa berada di belakang mereka untuk memimpin setiap langkah. Di luar, cahaya senja perlahan-lahan bertukar menjadi sinaran lampu kota Kuala Lumpur yang mula memenuhi langit malam. Datuk AC Mizal berdiri tanpa banyak kata di hadapan balkoni, memandang ke arah sebuah bilik yang masih diterangi cahaya, tempat anak-anak meneruskan rutin harian mereka seperti biasa. Tiada dialog panjang, tiada adegan dramatik. Kamera seakan-akan berundur sedikit demi sedikit, membiarkan ruang itu dipenuhi kesunyian yang membawa pelbagai tafsiran. Dan di atas meja di belakangnya, fail yang berkaitan dengan aset dan perancangan harta masih tertutup rapat, seolah-olah menyimpan satu persoalan yang sehingga detik itu masih belum mempunyai jawapan yang benar-benar muktamad.